Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Hawami Sayyidina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Fakullah bid'atin dalalah wa kullah dalalatin finnar. Kitab Al-Mazi ke surah 121. Baris yang ke-12 dari atas. Baris yang ke-12 dari atas. Yani keterangan daripada hadis la taqumu sa'atu hatta yakuna as'adan nasi fid dunya Luka bin Luka. Tidak berlaku kiamat sehingga manusia yang paling bertuah di dunia ialah orang yang hina anak kepada orang yang hina. Maka pada masa kita ini telah zahir yang demikian, yaitu orang yang asalnya turun-temurun berharta serta kaya raya dan berbangsa anak baik, orang yang kaya raya dan daripada keturunan orang baik-baik, tiba-tiba sekarang ialah yang telah menjadi papa dan miskin. Seolah-olahnya ialah yang berasal orang hina dan orang kutu-kutu pekan, atau orang-orang hina kampung. Dan orang yang berasal turun-temurunnya hamba sahaya orang dan kuli serta fakir miskin, tiada mempunyai bangsa anak baik-baik, tiba-tiba sekarang ialah pula jadi pemimpin orang dan jadi ketua dan penganjur dan jadi kaya raya dan mulia bermegah ke sana kemari di dalam bersedap-sedap nikmat dunia. Jadi barangkali maksud Rasulullah tentang tidak berlakunya kiamat sehingga orang yang paling bahagia di dunia ialah orang yang hina daripada keturunan yang hina. Jadi barangkali maksud Rasulullah sekarang ialah kerajaan Arab Saudi lah. Sebab kerajaan Arab Saudi ini asalnya daripada Arab yang tidak dikenali, Saudi. Berbeza dengan keturunan Arab Quraisy. Jadi dia orang bukan Arab Quraisy. Dahulu dia orang ni keturunan Saudi ni keturunan Arab Badawi, hidup berpindah randah, tak ada betul. Tapi sekarang ni dah terbalik, dia orang lah yang jadi pemimpin dan dia orang lah yang paling
kaya di tanah Arab tu. Jadi maknanya betul lah kata Rasulullah, yang dulu memang orang tak sangka kumpulan macam tu boleh jadi pemimpin, dan sekarang kumpulan macam tu jadi pemimpin dan kaya raya. Mana kiamat dekat lah. Sebab orang-orang macam tu dah jadi kaya raya. Yang mana dulu dia orang hidup secara normal, pindah randa, Arab Badawi, bela kambing, bela unta, pindah ke sana, pindah kemari, memang jenis orang tidak berharga. Tapi beza dengan sekarang, keluarga dia orang lah yang paling kaya raya di Arab sana lah, di Arab Saudi. Jadi barangkali maksud Rasulullah itulah. Kembali orang yang asal dulunya mulia, yakni keturunan Quraisy, orang Arab Quraisy zaman Rasulullah hebat, tapi zaman sekarang tidak dikenali dan orang tak peduli pun siapa di Arab Quraisy zaman sekarang. Dan setengahnya asalnya kafir, sebahagiannya dia jadi orang keturunannya asal dahulu orang kafir, Cina Singkit atau Hindu Paria. Paria ni ini dengar orang India orang ni. Ialah Paria kan. Paria ni kalau tuan-tuan tengok dokumentari di India sana, Paria ni kasut kan, kaki ayam. Tak boleh duduk sekali dengan kasta biasa, tak boleh. Kalau orang buat kenduri, dia orang tak boleh. Kalau dia orang duduk tiba-tiba terlepeh, ada anak dia orang duduk di kursi tempat orang biasa ni, kursi tu dia akan buang. Dia orang akan anggap orang Paria ni dia bawa malam, dia jadi sial. Tapi datang Malaysia jadi menteri. Marah orang India ni keluar saya punya nilai memang marah. Tapi itulah hakikatnya kan. Datang Malaysia jadi menteri dia. Dulu Paria orang tak peduli. Yalah dulu kan orang suka keling kan. Sekarang tak ada, sekarang orang bagi India main keling terasa pula. Tapi memang kalau di India sana dia orang Paria keling. Yang makan biawak. Cina Singkit makan biawak. Tapi Cina dia makan biawak ni bayar ringgit lagi. Ada datang dia tua tu bawa raga belakang motor dia. Apa pun dia cari je. Ialah pula yang tinggi nama. Hebat sekarang ni. Dulu kan, kalau dulu hutan, suami ni sana hutan. Sekarang jadi menteri. Hebat dia. Salah tuan-tuan. Dan buat menyambung dalam dunia, dan bermegah-megah dan bersedap di dalam nikmat kesenangan dan kekayaan dunia yang di dalam tangannya. Maka itu pun satu daripada alamat kiamat. Tanda kiamat yang dulunya orang-orang tu adalah berketurunan hina. Kalau tuan-tuan buka Google, tengok sejarah orang Cina yang dulu duduk dekat Singapura. Dulu datuk nenek moyang dia orang baru datang. Dulu kerja apa? Kerja angkut tai. Kerja dia angkut tai. Kan dulu kan tak ada indah hotel. Dia orang duduk apa? Berak tu ada dah tukang angkut tai. Dia tukar dalam bali tu, kosong ambil bawa. Tapi sekarang Cina Singapura hebatlah. Cina Singapura ni hebat. Sampai ke tahap kalau dihina lah Malaysia ni, kaum Melayu ni kan. Mana betul yang dulunya hina, kerja angkut tai, dah terbalik. Sekarang ni jadi mulia. Anak cucu kita pula, orang-orang kita pula yang melempat. Dia orang yang buat rumah, kita beli rumah yang dia orang buat. Dia orang buat rumah banyak kan, taman-taman hebat, kita pula yang berhutang beli. Itu tak kira jenis tak boleh bayar, tak habis bayar, kena lelong pula rumah kan. Ya sebenarnya. Yelah kalau dulu kan macam tu. Dulu kalau jumpa Cina yang tanya dekat orang Melayu, okey bos kan, you mau beli berapa? Sekarang ni terbalik, kita yang panggil dia bos, kita panggil dia Okey ni harga barang ni harga berapa? Kita pula tanya dia harga. Dulu dia tanya kita, dia bagi tawaran dekat kita nak beli dengan harga berapa. Mana kita sebagai pelanggan yang tentukan harga.
Sekarang ni terbalik, kita tanya dia, ni harga berapa? Dia pula yang tentukan harga. Dia yang kawal ekonomi nak jual barang tu berapa. Jadi mudah-mudahan kita boleh balik semula jadi perangai, kita yang tentukan harga. Dia tentukan harga ni sabar lah. Boleh sabar, boleh bertahan, boleh dia tentukan harga. Tapi kita ni tak boleh sabar, kita lah ikut harga. Yelah kalau sabar macam kan hari tu ada orang boikot apa, orang boikot Milo kan, produk Milo. Orang boikot Milo tu, asalnya Milo tu mahal, harganya tinggi. Turun harga dia sebab orang boikot. Bila orang boikot, turun harga, murah lah jadinya. Tapi kadang kita tak boleh sabar, nak juga minum Milo tu, mahal je. Itu contoh. Dia memang sebenarnya harga barang ke apa benda dalam dunia ni kita kawal dia. Kita sendiri yang kawal, bergantung pada kita. Yang penting kita mampu bertahan ataupun tidak. Tapi kalau kita tak mampu bertahan, bila benda tu harga dia tinggi, macam telefon tu mula-mula keluar, mahal lah, 1,000 lebih lah harga. Tapi kalau kita boleh bertahan, boleh bersabar, kita nasihat dekat anak kita, nasihat dekat cucu kita, dekat isteri kita, sabarlah kejap, tunggulah 6 bulan nanti turun harga telefon. Jadi kalau setelah 6 bulan memang harga dia akan turun. Dia dah lama dia keluar model yang lagi baru, model lama turun harga. Tapi dah kita tak boleh sabar, kita nak pakai yang model baru, mahal lah harga. Mana kalah lah kita dengan harga dia. Tapi kalau kita boleh bertahan, kita lah menang, turun dia harga dia. Jadi pucuk pangkalnya ada pada kesabaran diri kita sendiri. Bila kita tak boleh sabar, kita terpaksa lah ikut dia. Tapi kalau kita boleh bertahan, bersabar, harga tu akan turun dan ikut kemahuan kita. Dunia memang macam tu. Maka itu pun satu daripada alamat kiamat. Kata Imam Abu Isa, Imam Tirmizi, bermula ini hadis yang saya bacakan tadi, hadis hasan lagi gharib. Yakni pada riwayat beliau hadis ini statusnya hasan, manakala pada riwayat imam-imam yang lain status mereka hadis yang sama ialah gharib. Wa kul gharibun ma rawa rawin faqat. Kalau dalam ta'rif hadis gharib, maknanya hadis yang diriwayatkan oleh perawi seorang sahaja. Maksudnya ahli hadis yang meriwayatkan hadis tersebut diambil daripada jalur guru dia hanya seorang sahaja. Itu makna gharib. Tapi pada Imam Tirmizi, pengarang kitab kita ni, matan dia bahasa Arab tu, hadis yang beliau riwayatkan statusnya ialah hasan. Babu ma ja'a fi alamati hululil masqi wal khasfi. Bab 171. Ikut bahasa Arab. Bahasa Arab kan terbalik. Bahasa Arab 171 bab. Kalau bahasa Melayu bab 171. Kitab kita ni Jawi lama kebanyakan terjemah ikut bahasa Arab. Bahasa Arab dengan bahasa Melayu ni terbalik. Cara hidup itu kan dengan dia orang kan terbalik. Dia orang sekeliling kereta belah kiri, jalan belah kanan. Kita sekeliling kereta belah kanan, jalan belah kiri. Terbalik. Itu yang kalau terjemah apa-apa memang terbalik. Contohnya apa? Beriman kepada qada dan qadar. Dia sebenarnya kalau bahasa Melayu, beriman kepada qadar dan qada. Dia qadar dulu, takdir dulu, kemudian baru qada. Qada ni maknanya menjalankan apa yang telah ditakdirkan. Tapi dah kita ikut bahasa Arab dia terbalik. Apa? Usaha dan ikhtiar. Kita sebut usaha dan ikhtiar. Kalau bahasa Melayu sebenarnya ikhtiar dan usaha. Ikhtiar tu maknanya dia pilih. Kita pilih dulu, kemudian baru buat, baru usaha. Tapi dah kita ikut terjemahan bahasa Arab, usaha dan ikhtiar terbalik. Sama lah dalam ni. Kalau ikut bahasa Arab dia 171 bab. Tapi kalau bahasa Melayu bab 171.
Yang telah datang ia maknanya hadis yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tanda mustahab, tanda-tanda yang melazimkan turun bala. Ini kita kena hati-hati. Contoh kena ambil perhatian, hati-hati. Kalau benda ni ada, maknanya bakal kena bala. Jadi perhatikan baik-baik benda ni. Kalau ada, elakkan. Kalau dibiarkan, datanglah ujian bala. Apa bala tu? Ujian apa tu? Hapus rupa asli. Mana rupa yang asal Allah Ta'ala ubah jadi rupa lain. Dan mustahab, yakni lazim ditelan bumi ke atas umat Muhammad. Yakni umat Nabi Muhammad, orang-orang akhir zaman-zaman kita ni tenggelam masuk dalam tanah. Macam contoh yang viral itu, jadi dekat jalan Masjid India, ada pelancong India tiba-tiba tenggelam, jatuh dalam tanah, jatuh dalam lubang, masuk dalam lorong tai. Dah tak jumpa dah cari. Sebab dah masuk lorong tai dah. Kalau masuk dalam tangki tai tak apa, dah boleh korek keluar kan. Tapi kalau dah masuk dalam lorong, masuk dalam paip pembentungan, dah tak tahu dah. Ke kanan ke kiri dah pergi dah. Kalau masuk juga dalam tu, mati dah, tak boleh menampak penyelamat. Akhir sekali bayar papasan je lah. Jadi zaman kita dah tunjuk dah tanda-tanda tu. Banyak tempat-tempat dah mula adanya berlaku tenggelam, tiba-tiba berlubang, gelap masuk dalam tanah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah telan bumi, mana bumi menelan apa yang ada di atas, dan hapus rupa asli itu, rupa bertukar jadi rupa lain. Ialah seperti contohnya Allah Ta'ala ubah rupa yang asli menjadi rupa kera dan beruk dan babi. Waliyahzubillah. Ini pernah jadi zaman Bani Israel. Bani Israel dulu pernah jadi. Maka diubah Allah akan manusia yang demikian itu. Allah Ta'ala ubah rupa paras manusia menjadi rupa binatang dengan sebab melampau berbuat maksiat di dalam dunia. Perangai itu jahat sangat, Allah Ta'ala pun ubah. Maka di dalam bab ini ada datang hadis, maknanya disebutkan hadis yang menunjukkan mustahab umat Muhammad demikian bala. Maknanya layaklah umat Nabi Muhammad, walaupun kalau ikut umat Nabi Muhammad semulia-mulia umat, tapi disebabkan terlampau sangat dalam menderhakakan Allah, layaklah dia diturunkan bala. Bala tadi datang dengan beberapa alamat, beberapa tanda yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadisnya telah dikeluarkan oleh Imam Abu Isa Tirmizi dengan katanya, An Ali bin Abi Talib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza fa'alat ummati khamsa asyrata khaslatan halla bihal bala. Diriwayatkan daripada seorang saudara sepupu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi suami anaknya, menantu Rasulullah yang bernama, anak Rasulullah yang bernama Siti Fatimah. Namanya saudara sepupu Nabi itu baginda Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini semua orang kenal lah. Sampai kat tanah Melayu ni ada tongkat Ali kan? Tongkat Ali, kacip Fatimah. Tak ada lagi dengar tongkat Umar, tongkat Osman, tongkat Abu Bakar. Tak ada. Tak ada lagi dengar kacip Zainab, kacip Ummi Kalsum. Tak ada. Fatimah punya kacip juga ada. Dahsyat. Tongkat Ali, lawan dia kacip Fatimah. Kata Sayyidina Ali, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila memperbuat umatku 15 perkara. Bila sekelompok kawasan peninggalan manusia, jadi tempat tinggal orang tadi, sekelompok tu dia ada berlaku 15 perkara, mustahaklah dengan sebabnya turun bala besar. Mana layak Allah Ta'ala turunkan bala.
Kalau ikutkan Allah Ta'ala kesian sebab namanya umat Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dalam kalangan manusia. Tu'minuna billah wa ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi ada syarat juga lah jadi sebaik-baik umat pun. Beriman, menyuruh kebaikan dan menegah kemungkaran. Tapi kalau tak buat benda macam tu, ada berlaku 15 perkara, layaklah Allah Ta'ala binasakan. Bila didengar oleh sahabat-sahabat Nabi akan sabda Nabi SAW demikian itu, maka mereka itu pun minta terangkan sekalian alamat itu. Diorang pun tanya Rasulullah, "Faqila wa ma hunna ya Rasulullah?" Para sahabat pun nak tahulah apa dia tanda. Maka dikata orang, para sahabat pun ada yang bertanya bagi Nabi SAW, dan apa ia semua alamat mustahak turun bala besar ke atas umat Muhammad itu ya Rasulullah? Adalah sahabat tanya, apa dia tanda di belah itu? Harap kiranya sekalian hamba boleh tuan hamba khabarkan. Harapnya tolonglah tuan ceritakan apa dia tanda. Faqala Iza kana al-maghnam duwalan. Tanda yang pertama, maka sabda Nabi SAW, iaitu apabila jadi harta rampasan di dalam perang itu beredar-edaran antara raja-rajanya dan orang yang besar-besarnya juga. Dapat harta rampasan perang, tapi harta tadi tak dapat dekat rakyat jelata, sekadar orang-orang bangsawan sahaja. Ataupun kita kata sekarang ni hasil wang negara. Duit hasil wang negara itu berpusing-pusing cuma pada orang bangsawan saja. Orang biasa tak merasa. Tempat kita alhamdulillah lah orang biasa merasa. Tak tahulah tuan-tuan dapat kita cek bank masuk ke belum STR. Kalau dapat STR tu mana masih lagi selamat lah, sebab kita tak akan kena bala, sebab duit tu dikongsi bersama. Kalau tak ada kongsi langsung, pusing-pusing dekat orang-orang atas je, bayar dia. Masalah 172, harta rampasan dalam perang menjadi punya raja-raja dan orang-orang besar itu sahaja. Tiada benar ia pada syarak. Dari sudut agama benda itu tidak dibolehkan. Kerana demikian itu memperbuat bid'ah yang menyalahi sunnah Rasulullah, buat perkara baru yang tidak bertepatan dengan sunnah Nabi. Kerana adalah pada zaman Rasulullah itu apabila diutusnya tenteranya pergi memerangi kafir, ataupun ia pergi sendiri membawa tenteranya berperang, kemudian jadi kalah setelunya, pihak musuh kalah di dalam peperangan itu, maka harta yang dirampas dan yang dapat di dalam masa perang itu, harta tadi tak kira lah, daripada makanan dan minuman dan bili-bili dan unta dan pakaian dan senjata dan emas dan perak, semuanya dinamakan ghanimah. Ghanimah, harta rampasan perang. Ialah orang dulu-dulu kebiasaan perang jangka masa panjang. Dia orang bajet kadang-kadang 3 hari, 4 hari, seminggu. Nak pergi perang pula, kena musafir. Kadang-kadang lawan di, macam contoh zaman Rasulullah dulu kan perang Badar. Orang Mekah keluar dari Mekah, orang Madinah keluar dari Madinah, berhenti di satu kawasan namanya Badar. Sebab Badar zaman tu tempat yang ada telaga. Jadi orang yang lalu lalang, rombongan pedagang-pedagang, orang yang bermusafir, dia orang akan berhenti di situ dan ambil bekalan air. Berlaku perang kat situ. Dan orang kafir Quraisy Mekah tu, dia pergi ke tempat nama Badar tadi, dia bawa lah harta, sebab yalah perjalanan panjang zaman dulu pula berhari-hari.
bawa makanan, minuman, bawa hamba sahaya semua, bawa orang gaji, bawa unta, kambing semua. Itulah bekalan makanan. Tambah pula zaman dulu kedai-kedai tak ada lagi, RNR tak ada kedai orang jual-jual makanan, tak ada. Nak bawa makanan. Macam orang kita dulu kan macam tu, nak pergi mana-mana masak dulu. Masak dulu, bawa periuk lah apa lah. Sekarang yang masih amalkan benda macam tu orang tabligh lah. Orang tabligh amal lagi kan, bawa periuk belanga tu, bawa ke masjid. Banyakkan orang kita tak ada dah sekarang ni, bawa duit je. Bawa duit dia berhenti kedai, beli makan. Tak ada dah. Kalau dulu masak, bawa periuk pun masak, pergi berkelah mesti masak. Sekarang tak payah. Sebab sekarang tempat kelah pun dah banyak orang berniaga. Ada sosis lah apa semua dah ada. Pergi Teluk Batik tu orang dah berniaga, nak makan apa beli je. Kalau dulu tak ada. Dulu pergi mandi apa, air terjun tak ada, ada air je lah. Terpaksa lah bawa makanan dari rumah. Orang dulu kan macam tu. Jadi orang-orang dulu bila dia orang perang ni, dia orang bawa lah benda-benda semua. Bawa kambing, unta semua bawa. Bila kalah, dapat dekat orang yang menang. Orang-orang yang menang tu bawa balik. Itu nama dia ghanimah. Ghanimah daripada perkataan ghanamun. Ghanamun tu mana kambing. Ghanimah mana benda-benda yang kita kata keuntungan yang dapat daripada hasil perang. Dan antara pendapatan utama Rasulullah ialah harta ghanimah. Sebab Rasulullah bila dilantik menjadi Rasul, Rasulullah berhenti kerja. Rasulullah dah tak niaga dah. Rasulullah niaga sebelum jadi Rasul. Rasulullah bela kambing masa zaman sebelum niaga. Zaman kanak-kanak, zaman budak, Rasulullah ambil upah bela kambing orang. Bila Rasulullah naik umur dewasa, umur 25-20, Rasulullah mula berdagang, supply barang, niaga. Tapi masih lagi kerja dengan orang lah, ambil barang orang, jual barang orang. Yang ni barang Sayyidatina Khadijah. Bila Rasulullah umur 40 jadi Rasul, Rasulullah fokus dakwah, ajak orang kepada Islam. Jadi berhenti kerja. Mana dapat duitnya? Memang guna duit Sayyidatina Khadijah. Alhamdulillah dapat isteri pun memang betul-betul tulang belakang suami. Sanggup korbankan harta semua bagi suami untuk tujuan dakwah. Yelah, dakwah mesti kena ada harta. Tak ada harta tak boleh. Macam tu saya lah. Tuan-tuan tak bagi sampul, tak datang saya. Tutup. Tak ada lah kata, Ustaz tak ikhlas. Peduli apa dengan ikhlas? Itu saya dengan Tuhan. Saya dengan orang 2G saya tak peduli. Tak ada sampul, tak datang saya. Dia memang macam tu. Kita ni kalau buat kerja apa, tak ada minyak, tak ada isi minyak, tak jalan, tak boleh. Dia kena ada juga manis-manis. Mana boleh saja-saja orang gotong royong buat air nasi lemak nanti, tak ada. Orang datang tengok apa pun tak ada, balik orang. Orang tak ikhlas. Ikhlas apa tak ada kan. Ada mesti macam tu kan. Sampailah bila difardukan ke atas Rasulullah perang dan Allah Ta'ala membolehkan Rasulullah mengambil harta rampasan perang. Contohnya, wa yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Jadi lepas daripada difardukan kepada Rasulullah mulanya perang Badar, Rasulullah dah mula mendapat pendapatan utama, iaitulah harta rampasan perang. Memang harta rampasan perang ni pendapatan utama Rasulullah. Mana Rasulullah pun buat kerja tak beri, mana beri. Mula-mula berilah. Mula-mula sebelum peristiwa perang Badar tu guna duit sendiri lah. Ialah nak tarik orang ni biasalah tuan-tuan buat program, masjid buat program apa, tahajud, puasa sunat beramai-ramai kan, puasa sunat mega macam tu kan, ajak orang taman pasar 2 gabungan puasa ramai-ramai. Kenalah masjid sponsor makan. Tak ada makan dia orang tak ada puasa. Tak ada puasa kan. Kena keluar model lah, nak ajak orang buat benda baik kan. Kena keluar model lah. Buat apa? Tahajud mestilah orang masjid kena keluarkan sponsor sarapan pagi. Tak ada sarapan pagi, tak datang ada orang. Dia kata tak ada makan, tak ada tak apalah. Dia kata imam dengan siap
main tajuk di mana orang dah, kita orang main tajuk kat rumah katanya. Jadi kena keluar duit dah, memang kena. Jadi Rasulullah masa bila jadi Rasul, memang Rasulullah dakwah kebanyakan ajaran Islam disebarkan dalam rumah sahabat nama dia Sayyidina Arqam bin Abil Arqam. Memang Rasulullah kuliah hari tu lah, ngajar hari tu. Dan memang dia orang datang tu lah, kena dimakan, tak ada makan, tak datang orang, tak datang. Buat majlis bacaan Yasin, tak ada makan, tak datang. Buat tahlil, bihun pun tak ada, dan tak orang, tak ada. Tak ada kita buat, orang tak tahlil lah. Baliknya tu. Sekali mungkin orang buat, sebab sekali tu terkena. Ingatkan ada, punya tak ada. Dia tak ada, tak si kumpul kedua. Apa kan. Kali kedua orang yang sama, minta tolong buat tahlil hari kedua ni. Orang tak peduli lah. Orang tak peduli dah. Paling kesian pun untuk imam baca doa selamat. Tak ada dah nak tahlil. Itu yang kena ada makan-makan tu. Tak ada makan, tak ada orang. Jadi bila Rasulullah mulanya peristiwa perang Badar, mulalah pendapatan Rasulullah, iaitulah ghanimah. Dan memang kalau dalam sejarah Islam zaman dulu, Rasulullah dengan para sahabat, memang Rasulullah ni orang kaya lah. Memang orang kaya, memang kaya lah. Sebab tu kita kalau agung negara kita ni pendapatan paling banyak sekali. Sebab dia tipu Rasulullah lah. Sebab Rasulullah pendapatan memang paling banyak. Cuma kenapa Rasulullah hidup, kita tengok kalau buka sirah, Rasulullah lapik batu, makan tak ada. Sebab Rasulullah memilih hidup cara macam tu. Bukan mana Rasulullah tak ada pendapatan, tak ada duit, miskin sangat, bukan. Memang Rasulullah pilih cara macam tu. Banyak pendapatan yang Rasulullah dapat, tapi Rasulullah pun banyak sedekah dekat orang. Sedekah habis je dah. Sedekah habis. Tapi dalam masa yang sama, Rasulullah pun ada juga simpan harta untuk keluarga. Contohnya ada hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Rasulullah simpan pendapatan hasil jualan kurma yang ada di Khaybar. Rasulullah simpan untuk bekalan selama setahun. Jadi kita ni memang digalakkan, kalau tuan-tuan simpan duit dalam bank, simpanlah duit yang boleh bertahan sampai setahun. Contohnya kalau tuan-tuan belanja berapa? Kita belanja biasa sebulan contoh belanja RM2,000 contoh. RM2,000, pastikan kita simpan duit dalam bank kita RM2,000, darab berapa? Darab 10 ada berapa? RM20,000 kan? RM20,000 campur lagi 2 bulan berapa? RM24,000. Mana simpan dalam bank RM24,000 untuk bertahan setahun. Rasulullah buat macam ni. Dia kadang bukan untuk Rasulullah, untuk keluarga. Macam kita lah. Kadang kita tak kisah, orang lelaki tak heran. Tapi bini, anak bini, anak tu nak telefon baru, minta motor baru. Suami tak ada masalah, bapak ni dia tak beli dah motor baru apa, dia kira boleh pergi surau, pergi masjid, pergi balik tak lah. Dia kan peduli nak jalan-jalan sana, tapi dah anak cucu. Dia kata atuk lama tak pergi ke Pangkor, jom atuk ni. Aku semua nak kena pakai Yolio. Mana kena ada duit lah, tak ada duit, tak jadi ya. Itu yang digalakkan kita menyimpan sampai setahun. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Sahih Bukhari, ada hadis. Tapi Rasulullah sendiri, secara peribadi diri sendiri, memang Rasulullah memilih cara hidup orang susah. Yang ni bila ada harta untuk sendiri, Rasulullah bagi ke orang. Itu yang kadang makan tak cukup. Tapi untuk family ada, untuk isteri ada. Rasulullah je. Sebab memang kita macam tu. Kita ni kalau nak menyusahkan, jangan menyusahkan orang, menyusahkan diri sendiri sudah. Lapor sendiri. Jangan bagi lapor anak bini. Lapor sendiri. Ni kait dengan anak bini sekali pun. Itu cara Rasulullah. Kadang-kadang orang kita salah, dia nak ikut cara sunnah Rasulullah katanya. Lepas tu berhenti kerja. Memang apa menyusahkan orang lain, menyusahkan anak bini. Pendapatan utama Rasulullah iaitulah harta rampasan perang, ataupun disebut sebagai ghanimah. Jadi dua lah, satu ghanimah, satu lagi nama dia paid. Harta paid ni sama juga rampasan perang juga. Cuma bezanya kalau paid, perang belum jadi, perang tu tak sempat jadi, pihak musuh lari, tak sempat pun nak mulakan peperangan, musuh dah lari. Itu nama dia harta paid. Kalau ghanimah ni berlaku perang, lawan orang yang kafir tu, non-Muslim tu kalah. Itu nama dia ghanimah.
Ya, sebab benda-benda tu kan berharga. Macam zaman sekarang kan, dapat senapang, ada bom, ada kereta kebal lah apalah. Itu kan yang murah tu, tambah kereta kebal Israel tu. Bankrupt negara kita kalau beli tu. Memang gila punya teknologi dia mahal kan. Mahal gila. Itu contoh lah. Harta rampasan perang. Jadi Rasulullah bila pergi perang ataupun utuskan rombongan pergi perang, kemudian jadi kalah seterunya, pihak musuh kalah di dalam peperangan itu, maka harta yang dirampas dan yang dapat di dalam seperang itu daripada makanan, minuman, biji-biji semua dinamakan ghanimah. Dan harta yang dapat dengan tiada perang daripada binatang-binatang dan rumah dan kampung dan segala kampung itu mana tanah, kampung tanah dan segala isinya yang ditinggal oleh kafir itu. Mana dia orang pergi satu tempat orang masuk lari, tinggalkan kawasan, lari, tak berani nak lawan, keluar lari, takutkan muslimin, maka iaitu dinamakan bayi. Yang saya terang tadi lah. Maka harta bayi itu semuanya terpulang kepada Nabi berdasarkan ayat saya baca tadi. Ulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah harta rampasan perang tadi milik Allah dan Rasul. Maka harta bayi itu semuanya terpulang kepada Nabi, kerana milik Rasulullah. Adapun harta ghanimah itu telah dijadikan oleh Nabi SAW 5 bahagian. Harta dalam rampasan perang Rasulullah bahagi 5. 1/5 bahagian itu terpulang kepadanya, mana milik Rasulullah. Dan 4 bahagian yang baki terpulang kepada segala orang yang berperang sama-sama, atau kepada tentera yang telah utusnya, yang telah Rasulullah utuskan. Kemudian 1 bahagian yang diambil Nabi tadi, yang Nabi ambil 1 bahagian tadi, dibahagi oleh Nabi 5 bahagi pula. Ambil 1 bahagian, bahagi pula 5. Mana Rasulullah tak ambil dah 1 tu semua. 1 bahagian pulang kepada dirinya sendiri, dan 4 bahagian lagi dibahagi-bahagikan kepada anak cucu Al-Muttalib dan Hashim, yang kita sebut sebagai keluarga Rasulullah. Orang-orang yang berketurunan Muttalib dan Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi siapa sahaja keturunan Hashim, tapi syarat dia beragama Islam lah. Beragama Islam. Hashim pula, Hashim ni dia ada adik-beradik nama Muttalib. Hashim bin Abdul Manaf, dia ada adik-beradik dia nama Muttalib bin Abdul Manaf. Sama juga anak keturunan Muttalib yang beragama Islam. Sebab kalau yang tidak beragama Islam tidak dianggap sebagai keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah ni apapun mestilah Islam. Contoh anak cucu Muttalib ni ialah imam kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berketurunan Muttalib. Itulah 4 bahagian tadi diberikan kepada keturunan Muttalib dan Hashim yang beragama Islam. Itulah aturan harta rampasan. Itulah aturan dia. Cuma dalam masalah 4 bahagian yang baki tadi, ketika Sayyidina Umar menjawat jawatan sebagai khalifah, bahagian tu dikurangkan, bukan lagi dibagi semua, bukan. Kenapa? Sebab bezanya zaman Rasulullah, tentera-tentera Islam berjuang guna dana sendiri, guna duit sendiri. Kalau naik kenderaan, naik unta sendiri, pedang sendiri, baju perisai semua sendiri, makan sendiri semua. Tapi zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, tentera Islam mula berperang guna harta kerajaan. Macam zaman kita lah, tak guna duit sendiri lah, tak ada, siap dapat gaji. Tentera dah mula bergaji.
Kalau pergi perang, kalau zaman dulu pergi perang naik unta, pedang apa semua, semuanya milik kerajaan. Kerajaan dah sediakan. Kalau zaman Rasulullah tak. Zaman Rasulullah ni pergi semua guna harta benda sendiri. Siapa ada pedang, pedang lah. Siapa ada pisau dapur je lah. Itu yang ada kisah sahabat Nabi nama Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari, orang Yaman. Dia datang bertiga dengan adik-beradik dia, datang ke Madinah, minta izin kepada Rasulullah nak ikut berjihad ke kawasan nama Tabuk. Tabuk ni kira kalau tak silap dekat-dekat nak pergi Syria ke lah, naik ke utara. Dia minta izin pada Rasulullah nak ikut pergi perang. Rasulullah kata, aku tak ada kenderaan nak bagi kamu tumpang. Sahabat lain pun tak ada. Sayyidina Osman kata, aku dah bagi dekat orang lain, untuk kamu dah tak ada dah. Sebab nak jalan kaki terus pergi memang padam dulu lah. Dia kena naik unta, punya kenderaan. Jalan jauh, kena pergi dia lah. Dia orang pun tak boleh ikut pergi perang. 3 orang tu balik semula ke Yaman, menangis air mata. Sebab tak boleh nak ikut. Itu contoh orang-orang yang hebat lah. Dia menawarkan diri untuk pergi jihad fisabilillah. Jadi zaman Rasulullah memang macam tu. Kalau pergi jihad tu bukan sekadar korban nyawa, korban harta. Duit pun kena keluar sendiri. Diri sendiri pun kena buat kerja. Kalau kita zaman sekarang ramai tak lah. Apa budak dia kata, lawan budak dia tak ada kan. Tak ada mana ada kan. Beza lah. Tapi lah padahal orang berjuang pun dengan Rasulullah, Nabi ni lain. Kalau kita orang biasa ni lain. Orang biasa ni siapa dah kan. Kamu ada jawatan, aku puji lah kamu. Kamu kalah dalam undi, dalam pilihan raya, bye-bye dah, sorry dah. Itulah bab kata Datuk Seri Najib tu, susah nak cari kawan sejati. Tak ada lah, tak ada jawatan. Tak ada. Kalau Rasul lain, Nabi Muhammad ni lain. Sampai tahap utusan orang kafir Quraisy masa dalam peristiwa Hudaibiyah. Balik utusan Quraisy tu, dia cakap dengan orang Quraisy, dia cakap dekat Abu Jahal. Dia cakap dekat Suhail bin Amar, dia cakap dekat orang-orang yang ada wakil tentera musyrikin. Ikrimah anak Abu Jahal, masa tu Ikrimah belum masuk Islam. Dia kata, aku selalu jadi utusan orang-orang ternama, orang-orang penting. Pergi jumpa raja-raja, pergi jumpa menteri-menteri. Dia kata, aku tak pernah jumpa orang macam Muhammad ni, kata. Aku tak pernah jumpa dengan orang yang bila aku pergi dekat dia, mengikut dia, takkan serahkan dia dan sanggup mati untuk dia. Kalau utusan kalau lain, raja-raja ke apa, bila aku pergi, menteri-menteri dia, pengawal-pengawal dia sanggup serahkan dia, tak nak mati untuk dia. Dia kata Muhammad ni lain. Ialah Nabi Muhammad. Orang bukan sekadar sanggup gunakan harta, tapi orang sanggup gunakan nyawa. Contoh-contoh boleh baca sejarah peristiwa orang Quraisy boikot pulau. Dia pulaukan Bani Hashim dan Bani Muttalib 3 tahun. Sebab apa? Sebab Abu Talib dia tak nak serahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Walaupun orang keturunan Muttalib dan keturunan Hashim yang belum beragama Islam, yang agama dia lain dengan Nabi Muhammad, tapi dia sanggup korbankan nyawa. Sampai ada yang mati kebuluran Nabi masa peristiwa boikot. Sanggup tak apa, mati-mati. Sanggup mengorbankan nyawa anak isteri untuk Muhammad. Bezalah. Kalau kita ni siapa nak korban? Nak korban untuk imam, nak korban untuk menerusi, tak payah. Boleh orang korban sendiri. Memang tak ada kan. Korban untuk imam tak ada orang. Berkulai Nabi Muhammad ini. Jangan sekolah. Berjalan harta ghanimah itu dibahagi-bahagikan seperti aturan yang tersebut itu. Itu contoh saya cerita perbezaan lah. Beza zaman Umar jadi khalifah dengan zaman Nabi Muhammad. Sebab zaman Nabi Muhammad tentera tak dapat gaji. Pendapatan memang semata-mata rampasan perang.
Itu pun kalau menang. Kalau mati, tak ada buat balik apa. Zaman Sayyidina Umar lain. Zaman Sayyidina Umar, tentera mula mendapat gaji. Tentera pergi perang mula menggunakan harta hak milik kerajaan. Jadi harta ghanimah tu dah mula lain dah bahagian dia. Tak dapat semua. Tak dapat semua. Tapi tetap dapat juga lah. Sampai kepada Khulafa' Rasyidin. Maka kemudian daripada itu sudahlah dijadikan, bila habis zaman Khulafa' Rasyidin, contohnya zaman-zaman pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sudahlah dijadikan oleh raja-raja yang kemudian daripada mereka itu terpulang harta rampasan itu kepadanya semua. Bila dah habis zaman Khulafa' Rasyidin, kebanyakan raja zaman tu memang harta rampasan perang jadi harta milik peribadi. Dan dibahagi-bahagikannya kepada orang-orang besar dan orang-orang yang masuk di dalam bukunya. Mana orang-orang dia je lah, orang-orang yang sokong dia itu je. Tiada menurut seperti perbuatan Nabi lagi. Kita ikut cara Rasulullah, bahagi orang ni bahagian ni dia tak ada. Maka itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW seperti yang di dalam masalah 171 itu yang tadi. Apabila jadilah harta rampasan itu, yakni harta negara ni, bila beredar antara raja, antara ketua negara dan orang-orang besar sahaja, pusing-pusing diorang yang dapat, maka itulah satu daripada alamat mustahak turun azab. Alamat yang mana melayakkan orang-orang tadi semuanya mendapat bala daripada Allah. Alhamdulillah zaman kita tak ada lah. Sebab zaman kita semuanya dapat bantuan kan. Tanpa tuan-tuan boleh cek dalam bank. Tapi tak tahulah masuk tak masuk SDR. Kalau masuk Alhamdulillah. Kalau tak masuk sabar je lah. Yang mana yang nak masuk, jangan lupa renew. Takut nanti tak renew, tahun depan tak dapat pula. Ini dah bulan 11 dah. Bulan depan dah bulan 12. Elok dia tak renew, nanti tak dapat. Nanti dapat dekat China pun dia tuan-tuan marah. Apa China dapat semua? Orang suruh renew, tak nak renew. Nanti mula dapat kat China, mula marah pula. Salah sendiri, dah tak renew. Anak kita ni orang Melayu tu masalah. Dapat peruntukan kerajaan, tak nak habis kan. Sayang katanya, pulangkan balik. Kata sampai pulangkan balik. Dan bila pulangkan balik, bila audit, rupanya dia orang ni nak guna sikit je. Dia bagi dia sikit pula tahun depan, pada muka. Lepas tu mula bising, Cina dapat banyak. Cina pandai, dia dapat peruntukan, dia habis kan. Habis kan semua. Kita Melayu sayang, pulang balik. Ya Allah, baik hati. Lain-lain tahun akan datang, dapat peruntukan sikit. Mula mengamuk, apa yang sikit. Dah, macam tu. Orang suruh habis kan, tak. Jadi kalau untuk kebaikan jangan jimat. Kalau untuk kebaikan, lebih-lebih lagi kalau bukan kita punya benda peruntukan. Habis kan. Buat program macam masjid-masjid, tolong buat program. Jangan dia biar je kata tu. Kalau boleh beranak pinak tak apalah. Ini dia biar duit tak ada. Buat program apa? Program tahajud ke, puasa sunat ke, program apa? Main tasbih ke, program apa, kuliah 24 jam tu ikutlah. Macam perli kan, perkampungan sunnah, ikutlah. 3 hari program keagamaan saja. Kalau orang masuk duit dalam kampung hari Jumaat tu, kena guna. Kalau ada lebih lah, kalau kata ustaz, tak boleh ustaz. Kita orang punya listrik ikon banyak sangat, dan sebulan sampai 8,000 tak boleh buat lah. Tapi kalau ada lebih banyak, belanjakan. Mana tahu boleh tiru perangai apa, Masjid Bushra. Hebat. Boleh tiru perangai Masjid Bushra. Dia punya buat program macam-macam program, buat rumah, buat hotel. Boleh taja lagi orang niaga tu, hebat lah. Mana balik macam zaman dulu lah, zaman Rasulullah. Masjid tu menjadi apa kita kata, dana pemangkin ekonomi orang-orang yang ada kat kawasan tu. Orang lain pun dapat manfaat. Ada lebih, mana tahu hujung tahun ada lebih, bagi dekat anak yatim. Cari dekat orang-orang anak yatim kawasan kita ni. Sini apa, 2 gabungan cari. Ada anak yatim ke, ada orang miskin ke, tak ada kerja ke, malas kerja ke. Bagilah RM1, RM2 bagi.
Contoh. Sebab biasa harta macam tu. Harta ni kita nak masuk, kita kena keluar. Kalau kita tak keluar, tak masuk dia. Memang macam ni. Itu contohlah. Bukan kata belanja untuk bagi habis terus tak. Kalau untuk kebaikan, jangan tak buat apa langsung. Itu contoh bala tadi. Kalau berpusing pada orang-orang yang orang atasan sahaja, menandakan mustahak untuk turunnya bala. Bila didengar oleh sahabat-sahabat, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, kita bertiru. Okey, mana perenggan yang sebelum 170. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ta'ala wal alifin wal ikram nabiyyin wal amal malakin qarabin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah.